Hai, apa kabar semua murid-murid tingkatan 2. Jadi hari ini cikgu nak mengajar tentang bab 8, iaitu Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Jadi yang pertama ialah Kerajaan Kelantan. Kerajaan Kelantan, negara petani besar. Negara petani besar meliputi gabungan wilayah Terengganu, Petani, Senggora dan Pathalong. Pusat pentadbirannya terletak di kota Pangkalan Datu. Pemerintahan kerajaan ini juga dikenal sebagai Keluarga Diraja Jembal dan bertahan hingga hujung abad ke-17. Kelantan merupakan sebahagian daripada negara petani besar yang diasaskan oleh Raja Sakti I pada tahun 1650. Ini berkaitan negara petani besar, Kerajaan Kelantan. Seterusnya ialah Long Yunus. Pada tahun 1762, putera pemerintah di kota Kubang Labu, iaitu Long Yunus, telah berjaya menyatukan kedua-dua wilayah ini. Baginda mengasaskan Kerajaan Kelantan dan menaiki tahta dengan gelaran yang di-Pertuan Kelantan. Baginda mendapat pengiktirafan daripada Sultan Terengganu pada tahun 1777. Baginda memindahkan pusat pentadbiran ke kota Galoh di timur tebing Sungai Kelantan. Baginda mengarahkan pembinaan masjid di Kampung Laut. Pembinaan masjid ini melambangkan pentadbiran Islam di Kelantan. Ini semua ialah mengenai Long Yunus. Sebelum cikgu teruskan, jangan lupa subscribe ya murid. Jangan lupa subscribe, like dan share. Seterusnya ialah tentang Sultan Mahmud. Sultan Muhammad II, 1837 hingga 1886. Sultan Muhammad II, 1837-1886 merupakan antara pemerintah Kelantan yang masyhur. Antara sumbangan termasuklah menjadikan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan pada tahun 1844. Membina Istana Balai Besar sebagai tempat bersemayam dan pentadbiran Kerajaan Kelantan. Menguatkuasakan Undang-Undang Syarak. Kesannya, Kelantan menjadi negeri yang aman. Kelantan berkembang sebagai pusat perdagangan yang menjadi tumpuan para pedagang dari negara jiran dan negeri Melayu yang lain. Keturunan Long Yunus telah mewarisi pemerintahan Kerajaan Kelantan hingga kini. Jadi inilah sebahagian daripada asal-usul Kerajaan Kelantan. Kita tengok pula yang seterusnya. Yang seterusnya ialah kita lihat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Tadi Negeri Kelantan, sekarang kita lihat asal-usul Negeri Sembilan. Kesultanan Negeri Sembilan, asal-usul. Nama Negeri Sembilan merujuk persekutuan 9 buah negeri dalam istilah Minangkabau yang membawa pengertian kawasan atau daerah. 9 buah negeri tersebut ialah Sungai Ujong, Jelebu, Jempol, Johol, Rembau, Tampin, Ulu Muar, Inas dan Gunung Pasir. Pada asalnya, Negeri Sembilan merupakan naungan Kesultanan Johor Riau. Seterusnya
masyarakat Minangkabau. Kehadiran masyarakat Minangkabau telah membawa kepada pengasasan Kerajaan Negeri Sembilan oleh Raja Melewar. Masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera telah merantau dan mendiami beberapa wilayah di Negeri Sembilan sejak awal abad ke-15. Pada tahun 1770, 4 penghulu luak dari Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau telah menghantar utusan untuk menjemput anak Raja Minangkabau di Sumatera bagi dirajakan di Negeri Sembilan. Pengasas itulah, pengasas kita tengok pengasas. Siapa pengasasnya? Pengasas pada tahun 1773, Raja Melewar mengasaskan Kerajaan Negeri Sembilan. Baginda menggunakan gelaran Yam Tuan Sri Menanti. Pusat pentadbirannya terletak di Sri Menanti. Baginda mendapatkan pengiktirafan daripada pemerintahan Kesultanan Johor Riau. Ini tentang pengasas tadi Negeri Sembilan. Seterusnya pelantikan. Tengok pelantikan pula. Pelantikan kita lihat. Tradisi melantik pemerintahan dari Minangkabau berakhir dengan kemangkatan Yam Tuan Lenggang pada tahun 1830. Yam Tuan Radin, putra Yam Tuan Lenggang, ditabalkan sebagai Yam Tuan Negeri Sembilan. Pertabalan baginda menandakan bermulanya sistem penggantian waris. Pemerintah tempatan dari keturunan Yam Tuan Radin. Kuasa memilih Yam Tuan kekal ditentukan oleh undang yang 4, iaitu Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau. Sri Menanti kekal menjadi tempat bersemayam yang Tuan Besar Negeri Sembilan hingga kini. Yang terakhir tentang Negeri Sembilan. Ini yang terakhir. Pemerintah termasyhur. Yam Tuan Antah 1872 hingga 1888 merupakan antara pemerintah yang masyhur. Antara sumbangan baginda ialah berusaha menjamin keamanan negeri daripada campur tangan kuasa luar, memperluas hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Jadi itu saja untuk kali ini. Harap-harap semua murid dapat subscribe, like dan share.